Dan keberkatan masa yang dia dapat itu kerana dia memang meluangkan masa khas untuk zikrullah, untuk bacaan-bacaan Al-Quran. Sebab apa muslimin muslimat? Siapa yang usaha dia biasa tapi penghasilan luar biasa, kerana dia ada pelincir dia. Saya sendiri ada sahabat yang saya akan buat report. Bila amalan-amalan harian, kan, contoh nak beramal dengan zikir ni, zikir berapa-berapa, sebelum tidur, kena dulu buat report pada sahabat baik tersebut. Kadang buat dengan suami, sahabat baik suami, best friend forever suami kan. Masya Allah. Buat report dulu. Lagi kalau tak cukup lah zikir yang ditarget harian tu, tak boleh tidur. Kena habiskan dulu. Sambil-sambil ngantuk pun habiskan dulu muslimin muslimat. Kadang-kadang kita seorang-seorang tak kuat. Saya sarankan sahabat-sahabat boleh cari kawan-kawan. Jangan ramai, jangan buat 30 orang tak ada. Jadi campur perasaan yang kita susah nak jaga juga, takut riak kan. Kadang 5 orang pun belum tentu. Carilah 2 orang, 3 orang. Kalau dapat berdua pun okey. Dapat sahabat dunia akhirat ni. Kita kata okey, setiap hari kita buat mutabaah amal. Ataupun kita buat catatan amalan seharian, catatan ibadah. Dia macam muhasabah setiap harilah. Kita tulis dalam tu, solat 5 waktu di awal waktu contoh. Lepas tu solat duha. Lepas tu solat sunat contoh. Sedekah setiap hari. Lepas tu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. Kemudian kul huwallah nak baca 100 kali. Al-Fatihah 100 kali contoh aja ya. Kemudian zikir Fatimah jangan tinggal sebelum tidur. Kemudian ayat kursi setiap kali lepas solat. Subhanallah, jangan tinggal ayat kursi setiap kali lepas solat. Muslimin muslimat. Kalau kabut nak laju macam mana, jangan tinggal ayatul kursi selepas solat. Subhanallah. Buatlah senarai-senarai tuan-puan sekalian. Senarai, lepas tu nama kita. Sebelum tidur kena hantar dulu report card tu. Macam soalannya ada malaikat datang untuk menghisap ni. Masya Allah. Mana yang buat, tanda hijau-hijau. Yang tak buat, tanda merah pangkah. Subhanallah. Kita pun nekat esok nak hijau semua. Masya Allah. Kita lalai lagi besok ada tinggal sekian-sekian. Baca mak surat pagi, baca mak surat petang. Saya juga buat catatan surah harian yang kena baca. Ikutlah, kita boleh buat surah harian apa. Yasin kita nak baca harian. Al-Mulk, As-Sajadah sebelum tidur. Lepas tu kita kata nak baca Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, doa tentang berkaitan dengan rezeki muslimin muslimat. Subhanallah. Hadis Nabi SAW berkenaan surah Al-Waqi'ah. Siapa yang beramal setiap hari, bacalah lepas maghrib ke lepas isyak. Tidak akan ditimpa kepapaan yang disebut sebagai surah kekayaan. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini disebutkan dalam kalimah Manjur surah Al-Waqi'ah, diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Masya Allah. Ibnu Mas'ud menceritakan, man qara'a surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa musibah kefakiran selama-lamanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, suratul Waqi'ah suratul ghani faqra'uha wa'allimuha awladakum. Surah Al-Waqi'ah merupakan surah kekayaan, maka bacalah ia dan ajarilah ia kepada anak-anaknya. Muslimin muslimat, Allahu Akbar. Ada orang dia berusaha 20%, tapi penghasilan dia dapat 100%. Ada orang hidup dia 80% usaha, kerja teruk, kerja keras siang malam, tapi penghasilan dia dapat 20% saja. Saya jumpa orang yang kerja dia biasa, dia ada quality time yang bagus dengan anak-anak, dia ada masa. Kita kata banyak masa Walaupun nampak dia sibuk menguruskan banyak perkara, tapi ada masa ya. Kata boleh pergi jogging anak-anak, boleh main basikal, boleh sana sini, setiap bulan pergi bercuti contoh ya. Masya Allah, setiap bulan balik kampung. Saya kata alhamdulillah, dia kata masa ada, berkat. Dan keberkatan masa yang dia dapat itu kerana dia memang meluangkan masa khas untuk zikrullah, untuk bacaan-bacaan Al-Quran.
Sebab apa muslimin muslimat? Siapa yang usaha dia biasa tapi penghasilan luar biasa, kerana dia ada pelincir dia. Dia ada pelincir dia. Pelincir dia antaranya surah Al-Waqiah yang dia baca setiap hari takkan tinggal. Dia baca surah Yasin, dia baca surah-surah lazim, dan dia jaga Al-Quran, dia dijaga zikir-zikir tertentu. Subhanallah. Kita ni macam, kalau kita tolak lah kan, kita tolak satu kita tolak yang ada barang dalam tu kan. Tapi kita tolak, boleh Ustaz. Kita tolak tu, ada barang dalam tu kita tolak, tapi jalan tu jalan yang berbatu-batu. Subhanallah. Kawan sebelah tu pula dia tolak juga, kita tolak, tapi di atas rel dia. Sebab lepas tu dia tu pula letak minyak. Ui, dia dah ke depan dah. Benda yang sama ditolak. Subhanallah. Beban yang sama dibawa. Itulah dia perjalanan seorang hamba di dunia ini. Sama ada dia melalukan perjalanan usaha ikhtiar dia dengan doa, dengan zikrullah, dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ataupun dia berjalan di atas titian yang susah, yang tidak ada pelincir.